Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita menyambung pengajian berkitab menggunakan kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kalau ikut saya punya rekod ni, kita masuk muka surat ke-38. Siapa yang ada rekod? Betul je? Muka surat 38 bab bertafakur. Tafakur betul. Jadi bab tafakur ni, Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada satu amalan yang boleh kita lakukan menggunakan akal fikiran. Selagi mana kita berfikir tentang kebesaran Allah, penciptaan Allah, kekuasaan Allah, itu namanya bertafakur. Bertafakur ini boleh jadi memikir, merenung apa saja yang kita beranggapan, kita baca daripada Al-Quran, baca daripada kitab, apa yang orang sampaikan, semata-mata mengharapkan keredaan Allah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kamu, itu namanya bertafakur. Kemudian Imam Ibnu Qudamah menyatakan pada sesi yang lepas, iaitu kita kena bertafakur tentang dua benda. Pertama, kenapa manusia boleh melakukan dosa di belakang manusia lain, sedangkan bila kamu berada di hadapan manusia lain, kamu malu. Tapi kita berada di belakang manusia, macam-macam kita lakukan maksiat, macam-macam kita lakukan kesalahan, kita menghina, mengutuk, mengeji orang, sedangkan di depan manusia kita jadi baik. Sebab apa? Imam Ibnu Qudamah mengatakan perkara itu sebab pertama, kamu lupa Allah memerhatikan kamu. Kedua, kamu lupa malaikat ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan kamu. Ketiga, kamu lupa buku catatan kamu sedang terbentuk. Dan yang keempat, kamu lupa buku catatan itu akan dibentangkan oleh Allah di hari akhirat kelak, seperti mana dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudiyal kitab. Kitab itu pasti akan dibentangkan. Dan bagi orang-orang yang berdosa akan melihat kitab itu dan berkata, aduhai celakanya, kenapa kitab ini berbentuk demikian? Allah nyatakan sebab ketika mana kamu lakukan dosa di belakang manusia, kita lupa empat perkara tersebut. Allah lihat, malaikat itu ada, malaikat itu mencatat, kitab itu sedang terbentuk. Dan ini perkara Imam Ibnu Qudamah katakan, kita fikirlah, kenapa kita selesa buat maksiat di belakang manusia, di depan manusia kita malu. Padahal walaupun di belakang manusia sekalipun, Allah Maha lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, ada di antara kita ni salah guna nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang dinyatakan? Ada tiga. Pertama, tangan kamu, mata kamu dan mulut kamu. Tangan yang Allah berikan kepada kamu, kamu lakukan perkara yang tak elok. Mata yang Allah berikan kepada kamu, kamu pandang benda yang haram. Mulut yang Allah berikan kepada kamu, mulut kamu bercakap benda yang tidak baik. Jadi Imam Ibnu Qudamah bertanya, adakah betul kamu dah guna nikmat Allah ni? Sebab apa Imam Ibnu Qudamah tanya? Imam Ibnu Qudamah tanya supaya kita tanya diri kita. Sebab di hari akhirat kelak, Allah menjelaskan seluruh anggota tubuh kamu akan berkata-kata. Mereka akan bercakap, ya Allah, tangan ini akan berkata, mereka melakukan perkara demikian. Tangan akan menceritakan segala-gala halnya. Mulut kamu akan dikunci, mata kamu akan bercakap, kulit kamu juga akan bercakap di depan Allah. Jadi Imam Ibnu Qudamah nyatakan perkara yang kedua, adakah kamu dah guna dengan nikmat yang elok ataupun tidak? Kalau tak elok, kita fikirlah. Sebab seluruh anggota tubuh akan berkata-kata di hari akhirat kelak. Dan malam ni kita sambung nasihat yang ketiga dengan yang keempat. Mana dalam tafakur ni ada empat je. Pertama, tentang dosa kita lakukan di belakang manusia. Kedua, nikmat Allah. Ketiga, malam ni kita sambung, Imam Ibnu Qudamah diambil nasihat daripada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang ulama yang cantik, yang hebat. Memang orang yang zuhud, memang orang yang soleh, banyak memberi kata-kata nasihat. Ibrahim bin Adham ini didatangi oleh seorang laki-laki.
Lelaki ini dikatakan sebagai riwayat tersebut anak murid dia. Anak murid mengatakan, wahai Tuan Guru bagi saya nasihat. Sebab saya ni kalau dah bertobat pun saya buat lagi. Saya dah minta maaf kepada Allah setiap kali solat pun saya buat lagi. Apa yang terjadi pada anak murid ni terjadi pada kita. Kita lepas solat tadi kita minta ampun kepada Allah, tapi kita buat juga perkara tersebut. Lepas ni solat isyak kita minta ampun, tapi kita buat juga. Kita akan buat walaupun kita minta ampun. Jadi apa yang anak murid ni katakan, wahai Tuan Guru, kau bagi aku nasihat supaya aku berhentikan terus daripada lakukan maksiat. Ibrahim bin Adham bagi 5 nasihat. Dia kata apa? Wahai anak muridku, kamu lakukan 5 perkara ini kan, kalau kamu berjaya lakukan 5 perkara ini, kamu lakukan maksiat, boleh, Allah takkan azab kamu. Kamu tak nak semayang, boleh. Kamu tak nak puasa, boleh. Kamu tak nak apa benda kamu tak nak buat, boleh, semua boleh. Allah takkan azab kamu, tapi pastikan kamu ikut 5 perkara ini. Jadi 5 perkara ini dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham. Kita bacakan. Kalau rasa-rasa kita boleh perkara 5 perkara ni, lepas ni tuan-tuan tak payah datang surau dah. Kita lepak kat rumah, buka TV 3. Sebab apa Ustaz? Ustaz kata 5 perkara ni saya ada. Cantik. Tapi kalau tak ada, kekal istiqamah lah, duduk dalam majlis ilmu. Setidak-tidak peringatan itu sampai kepada kita. Baik. Yang ada kitab boleh muka surat ke-38. Perenggan yang kedua terakhir. 38 perenggan kedua terakhir. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam wasiatnya pada bab tafakur, muka surat 38 perenggan kedua yang terakhir. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang menemui Ibrahim bin Adham. Lalu lelaki itu berkata, wahai ayah Ishak, sesungguhnya saya tidak mampu bersabar dalam melakukan maksiat. Berikan kepada saya nasihat yang dapat memberi manfaat. Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, baiklah, aku akan beri kamu 5 nasihat, 5 perkara. Sekiranya engkau mampu melakukannya, maka maksiat yang engkau lakukan itu tidak akan membahayakan kamu. Dia bagi 5 nasihat. Dia kata kalau kamu boleh ikut, kamu lakukan maksiat apa? Tak nak semayang boleh, tak nak puasa boleh, nak pergi membunuh boleh, buatlah apa saja pun. Allah takkan azab kamu, kamu akan selamat dunia akhirat. 5 perkara ni kamu buatlah. Dia kata kalau boleh. Jadi anak muda dia kata, okey, boleh. Kita catat apa 5 perkara tersebut. Baik. Lelaki itu berkata, silakan Tuan Guru. Lalu Ibrahim bin Adham berkata yang pertama, apabila engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, maka jangan engkau memakan rezeki daripadanya. Lalu lelaki itu berkata, wahai ayah Ishak, dari mana saya akan dapat rezeki sedangkan semua yang ada di atas dunia ini adalah rezeki daripada Allah? Lalu Ibrahim berkata, adakah elok engkau memakan rezekinya dan engkau menderhakainya? Lalu lelaki itu menjawab, tidak. Bawakan aku nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama apa? Nak lakukan maksiat boleh, asalkan jangan makan makanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya huraikan. Kita masuk soalan yang kedua. Nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua, Ibrahim bin Adham berkata, sekiranya engkau ingin bermaksiat kepadanya, maka jangan engkau diami buminya. Lalu lelaki itu berkata, nasihat ini lebih berat daripada nasihat yang pertama. Bukankah segala petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya adalah milik Allah? Di manakah aku boleh tinggal? Lalu Ibrahim berkata, iyalah. Elokkah engkau makan rezekinya dan tinggal di buminya, kemudian engkau lakukan maksiat kepadanya? Lelaki itu berkata, tak elok. Bawa aku nasihat yang kedua, yang ketiga. Nasihat yang kedua, nak lakukan maksiat boleh, tak nak sembahyang boleh, tak nak solat boleh, tak nak puasa boleh, asalkan kamu duduk satu tempat yang mana tempat itu bukan milik daripada Allah. Rasa-rasa ada? Memang tak ada. Nanti saya jelaskan. Kita masuk nasihat yang ketiga. Ibrahim berkata, sekiranya engkau ingin melakukan maksiat kepadanya, carilah satu tempat dia tidak akan dapat melihatmu dan buatlah maksiat di situ. Lalu lelaki itu menjawab, wahai ayah Ishak, bagaimana saya mampu berbuat demikian, sedangkan di mana saja saya berada, sama ada di langit, bumi, gunung ganang,
dan lautan, melainkan Allah melihatnya. Dia melihat sehingga ke dasar lautan dan di bawah lapisan bumi. Lalu Ibrahim berkata, tahu pun kamu, adakah patut bagimu memakan rezekinya, tinggal di buminya dan secara terang-terangan melakukan maksiat? Lalu lelaki itu berkata, memang tak patut, tak patut. Bawakan aku nasihat yang keempat. Nasihat yang ketiga, nak lakukan maksiat boleh, cari satu tempat yang Allah tak nampak, lakukan maksiat di situ. Kalau jumpa, selesai kita malam ni tuan-tuan. Nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat, Ibrahim berkata, apabila datang kepada kamu malaikat maut untuk mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya, tunggu sekejap, aku ingin bertaubat. Lalu lelaki itu berkata, dia, iaitu malaikat maut, tidak akan mendengarku. Lalu Ibrahim berkata, kalau begitu, sekiranya engkau melakukan maksiat kepadanya sedangkan engkau tidak pasti bilakah malaikat maut akan datang dan dia tidak akan menerima penangguhanmu untuk bertaubat, maka engkau akan mati tanpa sempat bertaubat. Bagaimanakah keadaanmu? Lalu lelaki itu berkata, bawakan aku nasihat yang kelima. Nasihat yang keempat, nak lakukan maksiat boleh, asalkan kita boleh berbincang dengan malaikat maut. Malaikat maut datang nak cabut nyawa, kita bagi tahu malaikat maut, wait a minute, aku nak bertaubat. Kalau dia kata okey, kita lakukan maksiat, no problem. Sebab dia geng dengan kita. Yang kelima, Ibrahim bin Adham berkata, nasihat yang terakhir, apabila malaikat Zabaniah datang untuk menyeretmu ke neraka, maka janganlah engkau mengikutinya bersama mereka. Lelaki itu berkata, dia, iaitu malaikat Zabaniah, tidak akan melayanku. Lantas Ibrahim berkata, sekiranya engkau tidak mampu untuk menghalangnya dan tidak meninggalkan maksiat, bagaimanakah engkau boleh terselamat? Lelaki itu menjawab, cukuplah, cukuplah, cukuplah bagiku nasihat-nasihat itu. Dia lantas melazimi Ibrahim dan belajar daripadanya sehinggalah meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Anak murid dia tadi. Anak murid dia meninggal dunia sebab apa yang diseruh oleh Ibrahim bin Adham dia ikut, sampailah meninggal dunia dan tidak ada satu ruang pun nak lakukan maksiat. Jadi kita jelaskan 5 perkara ni. Tuan-tuan, 5 perkara ni kalau kita duk fikir satu persatu saya jelaskan. Selagi mana tuan berfikir, itulah bertafakur. Allah tuliskan ganjaran kepada kamu. Selagi mana kita berfikir tentang perkara yang dinasihatkan oleh Ibrahim bin Adham, itulah namanya bertafakur. Yelah ustaz, tak patut, tak patut. Itu fikirlah tu. Tapi kalau kita bagi tahu satu pun tak masuk dekat kepala, sudah. Mana tak kena lah tu. Jadi ini perkaranya. Kita ulas satu persatu. Baik. Yang pertama, Ibrahim bin Adham berkata kepada anak muridnya, sekiranya engkau ingin lakukan maksiat kepada Allah, boleh. Asalkan jangan engkau memakan rezeki daripada Allah. Persoalan sekarang tuan-tuan, adakah makanan yang kita makan bukan rezeki daripada Allah? Jawapannya tidak ada. Sebab makanan yang masuk dalam mulut kamu termasuklah makanan yang haram sekalipun ia datang daripada Allah. Walaupun ia itu benarnya daripada yang haram, ia semuanya daripada Allah. Sebab perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah dah letakkan satu ayat dalam Al-Quran. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, 172. Minta maaf, 172 betul. 172 iaitu, wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Tidak ada makanan yang kita makan memang datang daripada Allah. Takkan ada, kamu fikirlah semacam mana kamu hebat sekalipun, kamu pandai reka makanan pun, semuanya hasil daripada Allah. Tidak ada sebutir yang masuk dalam mulut kamu yang datang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan. Allah rakamkan satu peristiwa kaum Nabi Isa. Kaum Nabi Isa ketika mereka telah beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Isa, tiba-tiba dalam satu riwayat kaum Nabi Isa ni berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, cuba kamu mohon doa kepada Allah supaya Allah turunkan hidangan daripada langit.
Apa benda punya permintaan ni? Tapi benda ni terkandung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 112 hingga 115. Yang mana Allah menerangkan kaum Nabi Isa punyalah nak tengok kekuasaan Allah, dia suruh Nabi Isa doa supaya Allah turunkan makanan daripada langit. Bila Nabi Isa terima permintaan ini, Nabi Isa berkata, wahai kaumku, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kaum dia berkata, ya Nabi Allah, kami memang bertakwa, kami memang beriman kepada kamu, memang kami beriman kepada Allah. Dan apa salahnya? Takkanlah tak boleh kamu mohon doa kepada Allah, turunkan makanan daripada langit. Agak-agak Nabi Allah Isa doa ke tak doa, tuan-tuan? Doa. Nabi Allah Isa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan daripada langit yang akan menjadikan hari raya ataupun perayaan bagi kami. Nabi Isa berdoa. Apa jadi? Allah berfirman, inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan turunkan makanan daripada langit seperti mana kamu minta. Tapi ingat, sekiranya kamu kufur, azab akan mendatangi kamu. Allah turunkan makanan daripada langit. Memang makanan tidak datang selain daripada Allah. Kamu takkan jumpa. Kita fikirlah macam mana kehebat teknologi kat dalam dunia ni pun atau muka bumi, makanan itu tetap sumber dia pasti daripada Allah. Dia tidak ke sumber datang daripada kita sendiri. Sumber itu pasti datang daripada Allah dan tidak akan wujud. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, sama juga Allah terangkan bagaimana Allah memberikan makanan kepada Maryam. Maryam ialah ibu kepada Nabi Isa. Perkara ini Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 37, yang mana Nabi Zakaria yang menjaga Maryam, iaitu ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, iaitu tempat ibadat Maryam. Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryam, ana laki haza. Wahai Maryam, mana datang makanan ni? Aku tak hantar pun, tiba-tiba macam mana boleh ada makanan ni? Siapa pula masuk dalam bilik ni? Nabi Zakaria tanya. Dan Maryam menjawab, huwa min indillah, Allah yang berikan makanan ini. Yang mana ini satu lagi dalil, satu lagi bukti memang makanan datang daripada Allah. Kamu tak akan jumpa makanan yang datang selain daripada Allah. Tak akan jumpa. Sebab kalau kita kaji sumbernya bukan datang kepada Allah. Tidak ada satu makanan, walaupun makanan itu adalah makanan yang haram. Itu di antaranya. Dan kalau kita lihat, banyak lagi peristiwa dalam kitab Imam Ibn Katsir. Kitab Imam Ibn Katsir dia meriwayatkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, dia berlawan dengan Raja Namrud. Raja Namrud punyalah kaya, punyalah hebat, tentera yang bagus, tapi tak beriman kepada Allah. Ini cabaran Nabi Allah Ibrahim. Tapi ketika mana Raja Namrud saja nak menghina Nabi Allah Ibrahim, dia buat satu majlis. Majlis itu didatangi oleh semua kaum-kaum kerabat semua, hebat-hebat. Dan salah seorang dijemput Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim seorang yang paling lekeh dijemput. Saja nak mengenakan, dihidangkan makanan yang begitu banyak. Nabi Allah Ibrahim datang, dia bawa satu bekal. Setidak-tidak katanya apa? Ada sedikit makanan lebih masuk dalam bekal ni, boleh bawa balik rumah bagi isteri Siti Sarah makan. Tapi bila dia jemput, rupa-rupanya Raja Namrud memang tak bagi makan. Dia bagi pembesar semua makan, dia tak boleh makan, tidak dia boleh makan, hanya lihat sampailah habis. Dan selepas bersurai, Nabi Allah Ibrahim diperlakukan begitu. Tak ada makanan, dia keluar tanpa makan. Bila keluar dalam perjalanan, dia tengok, bekas ni kosong ni, kejap lagi balik-balik kan kena marah dengan orang rumah pula. Kerana memang hajatnya memang nak bagi orang rumah. Tapi dia kata apa? Dia reda, dia tawakal kepada Allah. Dia ambil ni batang-batang kayu ni, masuk dalam ni. Sampai di rumah, dia letak atas meja, dia pura-pura tidur terus. Tidur. Siti Sarah, isterinya ambil, hidangkan, rupanya makanan mewah dalam bekas tersebut. Bila dia kejutkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, mana pula datang makanan ni? Dia kata, kau yang bawa balik tadi dalam bekas tu. Dia kata, ya Allah, ini adalah daripada Allah. Dia ceritakan balik, aku pergi kata majlis Raja Namrud tu, kedekut nak mampu, makan pun tak bagi. Sampai aku ambil, dia kata, aku ambil tapi Allah berikan. Nabi Ibrahim ceritakan semula, rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki ni datang daripada bentuk yang berbeza-beza. Dia akan datang pada bentuk yang berbeza-beza. Macam mana saya kata berbeza-beza? Kalau kita lihat perbualan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik.
Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Ketika mana mereka duduk dalam majlis ilmu, Imam Malik sedang menyampaikan ilmu. Imam Malik berkata kepada semua anak muridnya, bertawakallah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, seperti mana seekor burung yang keluar daripada sarangnya setiap pagi mencari rezeki, dan dia akan pulang dalam keadaan kenyang, cari makan. Jadi perbuatan ataupun apa yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, ya Syekh, tawakal dia mana cukup? Tawakal kena ada usaha. Kalau tawakal saja tak mungkin rezeki kamu akan dapat. Burung tu berusaha keluar cari rezeki. Kalau burung tu tak keluar daripada sarang, burung tu tak akan dapat rezeki. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Lalu bila bersurai, Imam Syafi'i pergi ke satu tempat, orang sedang menguruskan jualan. Dia tolong-tolong angkat buah anggur, dapat berboleh anggur sikit. Jadi Imam Syafi'i ambil buah anggur tersebut, nak tunjuk kepada Imam Malik, ini hasil usaha aku. Kalau aku tak keluar, tak dapat buah anggur ni. Jadi ini hajat Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i sampai dekat Imam Malik, dia kata, wahai tuan guru, kau tengok, kalau aku tak berusaha, aku tawakal aja, tak dapat buah anggur ni. Sama macam kisah burung tadi. Burung tu kena keluar. Kalau duduk dalam je, mana boleh dapat makanan? Apa kata Imam Malik? Betul lah tu. Imam Malik kata, kamu betul. Tapi kamu cuba tengok aku. Aku daripada pagi sampaikan ilmu, aku tak keluar pun. Tapi ketika mana aku sampaikan ilmu, terlintas di fikiran aku, alangkah bagusnya kalau ada orang bawa buah anggur ni. Sedap juga. Tengok kau bawa, nampak? Aku tak keluar pun. Aku tak keluar, aku hanya terlintas di fikiran. Alangkah bagusnya ada orang bawa buah anggur, tengok-tengok datang. Apa jadi? Dua-dua gelak. Dia kata, inilah rezeki Allah bagi dalam bentuk yang berbeza-beza. Betul. Percayalah. Berbeza-beza cara menyampaikan rezeki. Saya berkuliah dekat Shah Alam baru ni. Sudah lama tak pergi situ. Dan tak pernah ada makanan pun. Jadi malam tu sengaja saya sebut. Dia kata, baik juga kita ada ayam golek. Betul-betul memang ada. Dia kata, Ustaz, murid Ustaz Masih memang ada. Rezeki lah tu namanya. Kita sebut dia, tiba-tiba memang ada dekat luar. Saya kata, saya datang tak pernah ada. Tiba-tiba malam ni ada jemaah sponsor. Rezeki. Jadi ini antaranya, rezeki memang akan datang daripada Allah. Kamu carilah, kamu tidak akan jumpa. Jadi yang pertama ni, nasihat pertama ni kita fikirlah, adakah layak kamu buat maksiat? Tak layak kita. Memang kamu tak layak. Selagi mana kamu memerlukan makanan, kamu takkan layak buat maksiat, melainkan kamu tak makan langsung. Itu kamu lakukan maksiat. Jadi nasihat yang pertama, kita dah kalah dah tuan-tuan. Tak boleh buat apa dah. Itu baru nasihat yang pertama. Sebab itu Hasan Al-Basri juga dia menasihatkan kita. Hasan Al-Basri mengatakan, dalam Al-Quran ada 90 ayat yang Allah mengatakan rezeki manusia ini telah ditetapkan dan rezeki manusia akan ditambah sekiranya kamu bersedekah. Berapa? 90 ayat. Rezeki manusia akan bertambah sekiranya kamu bersedekah. Tetapi dalam 90 ayat ada satu ayat syaitan menakut-nakutkan manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 268, iaitu asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakutkan kamu akan kefakiran sekiranya kamu bersedekah. Jadi satu ayat syaitan takut-takutkan kita, 90 ayat Allah jamin. Kita ikut yang mana satu tuan-tuan? Kita ikut syaitan. Kita ikut syaitan, percayalah. Nak sedekah ni Kang Ji, aku tak boleh balik pula. Ni tambang nak bayar, minyak nak isi, masuk balik poket. Kamu ikut syaitan. Sebab itu dalam perkara ini dah bagi tahu dah, rezeki itu daripada Allah. Tapi kita cuba menafikannya. Kita cuba menafikan. Ini di antaranya perkara yang pertama, gagal tuan-tuan. Memang gagal. Patutlah dia tak boleh buat maksiat. Itu baru yang pertama, belum masuk yang 2, 3 dan 4. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, Ibrahim bin Adham berkata kepada anak muridnya, sekiranya kamu nak lakukan maksiat, boleh, asalkan kamu jangan duduk di atas muka bumi Allah. Anak murid dia katakan, mana nak duduk? Kalaulah kita fikir tuan-tuan, kalau tak boleh duduk, tak apa Ustaz, kita duduk kat bulan. Apa kau ingat bulan tu siapa punya? Nak pergi ke planet Marikh, itu bukan Elon Musk punya, Allah punya. Kesemua yang ada di atas muka bumi adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah jelaskan perkara ini dalam Al-Quran.
Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ilal akhir ayat. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isi-isinya. Segala ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nanti saya terlupa ayat nombor pun dalam Yasin, dalam surah Yasin ada satu ayat menerangkan tentang bumi itu, bumi pula, matahari dia mengelilingi mengikut paksinya dalam surah Yasin. Tapi bila ikut akal manusia, salah ayat ni. Yang mengelilingi matahari bukan matahari yang bergerak. Yang bergerak ialah bumi dengan bulan, kalau ikut akal manusia. Tetapi bila ayat itu Allah letakkan berapa? 1400 tahun dahulu dah. Rupa-rupanya matahari tu mengelilingi ikut paksi dia. Ikut teknologi tak sampai lagi waktu tu, tapi sekarang sampai. Sekarang memang benar. Saya belajar dekat kuis, pensyarah saya tunjuk ada satu sistem ni daripada Bandar Baru Wangi, dia zoom pergi ke Selangor, dia zoom lagi pergi ke Malaysia, dia zoom lagi nampak bumi, dia zoom lagi baru nampak bulan, dia zoom lagi nampak matahari, dia zoom lagi rupanya matahari ada banyak, yang dipanggil sebagai Bima Sakti. Punya besar alam Allah ni. Kita dah ingat matahari ada satu, tak, matahari ni ada banyak rupanya. Bila dia buat satu software sistem tu, kita Allah dah nyatakan perkara ini dalam 1400 tahun dahulu. Al-Quran itu dah ada. Kita tak nampak. Benda itu semuanya betul. Jadi segala apa yang ada di langit, di alam semesta, di angkasa, semuanya milik Allah. Kalau kamu cari, kamu dapat, kita lakukan maksiat, dan kamu tak akan jumpa. Sebab itu anak murid katakan apa? Sampai bawah lapisan langit pun Allah punya. Semuanya milik Allah, dan kamu tidak akan jumpa mana-mana tempat yang akan mendapat buat ada peluang untuk menjadikan. Kalau nak kata bulan, dalam surah Yunus Allah jerangkan, dalam surah Yunus ayat ke-5, iaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan itu bercahaya. Matahari pun Allah jadikan, bulan pun Allah jadikan. Jadi tidak ada benda yang kita boleh dapat selain Allah punya. Memang takkan ada. Kita pergi yang ketiga. Yang ketiga dia seronok sikit. Yang ketiga, carilah, kalau kamu nak lakukan maksiat boleh, tapi kamu cari satu tempat yang Allah tak nampak, lakukanlah maksiat dekat situ. Perkara ni kita buat, tuan-tuan. Perkara ni kita buat sampai sekarang. Sebab itu bila kita buat maksiat depan manusia, kita malu. Dekat belakang manusia kita buat, kita jangka Allah tak nampak. Kita lah jadi perkara yang ketiga ni, yang memang kita buat pun. Kita nak mencuri duit tabung, tuan-tuan, kita tak buat depan orang. Jadi semua dah balik, kita akan buat kerja tersebut. Kita merasakan tak ada makhluk nampak, tapi kita gagal. Tak ada tempat yang Allah takkan nampak. Takkan ada. Kita lakukan perkara ni. So itu sepatutnya tidak ada peluang untuk kita lakukan maksiat. Tuan-tuan dan puan Allah, ni di antaranya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah cuba bagikan gambaran bagaimana kita nak mengetahui yang segala-galanya Allah mengetahuinya. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah menerangkan bahawasanya Allah mengetahui sehelai daun yang jatuh, yang berada di atas muka bumi ni. Walaupun sehelai daun itu jatuh pada waktu malam sekalipun, Allah tahu dekat mana dia jatuh. Bukan setakat daun. Dan Allah mengetahui bijirin. Bijirin tu kalau jatuh waktu malam yang tak nampak, dekat mana dia jatuh Allah tahu. Dekat mana dia akan tumbuh Allah tahu. Dekat mana dia akan hidup Allah tahu. Dekat mana dia akan mati semua Allah tahu. Diterangkan dalam Al-Quran. Kalaulah perkara ini pun Allah maha mengetahui, ini kan kita yang besar ni lagilah tahu. Sebab itu perkara ini memang kita tak akan jumpa. Imam Junaid Al-Baghdadi, dia ajar anak murid dia tentang perkara ini. Imam Junaid Al-Baghdadi, dia menyatakan bahawasanya dia bagi semua anak murid dia ni seekor ayam. Wahai anak-anak muridku, kamu ambil seekor ayam dan sebilah pisau. Kejap lagi kamu carilah tempat, kamu sembunyilah dekat mana-mana pun. Kamu tengok kalau tak ada makhluk nampak, kamu sembelih ayam ni. Semua anak murid dia ambil seekor ayam, ambil sebilah pisau, bersurai. Bersurai semua-semua, datang balik, semua boleh sembelih, tinggal seorang je tak boleh sembelih. Imam Junaid Al-Baghdadi kata, kamu sembelih kat mana ni? Saya sembelih di sebalik batu tadi. Batu besar tu. Batu besar tu. Kamu, saya bawa jambatan. Kamu dekat mana? Saya dekat dalam rumah tadi. Kamu dekat mana? Saya dekat pohon rendang. Semua bagi alasan dekat macam-macam. Dan kemudian kamu kenapa tak boleh sembelih? Dia ditawakan. Semua ketawa ni, apalah kau ni? Sembelih pun tak boleh ke? Apa yang cikai sangat kau ni? Sembelih je lah.
Dia kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia kata, wahai Tuan Guru, aku dah pergi dah dekat batu besar tu. Aku dah pergi dah kat situ. Tapi Allah nampak. Aku pergi dah dekat bawah jambatan. Allah nampak juga. Aku pergi dah pokok besar ataupun Allah nampak juga. Aku dah masuk dalam rumah tadi. Allah nampak juga. Tak ada tempat aku boleh buat. Dia menggigil. Dia kata takut kena marah. Imam Junaid Al-Baghdadi kata, kamu benar. Kamu benar. Dekat atas muka bumi ni, selagi mana kamu hidup, selepas kamu mati, selepas apa kejadian, semuanya Allah tahu dah. Tak boleh buat apa dah. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi puji seorang anak murid, satu berjaya daripada semua gagal. Mengatakan, memang kamu tidak akan jumpa tempat yang kamu boleh menyorok daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kisah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Umar Al-Khattab dia pernah mengarahkan rakyat-rakyatnya, jangan sesekali kamu hidangkan susu yang diperah, susu fresh tu, jangan sesekali kamu hidangkan susu ni campur dengan air. Sebab perkara itu dah menjadi satu penipuan. Jadi bila ini arahan Sayyidina Umar Al-Khattab, semua dengar ni. Bila Umar Al-Khattab pergi pusing-pusing, dia jumpa satu kedai. Dekat kedai tersebut, dia terdengar perbualan antara ibu dengan anak. Anak dia mengatakan, wahai ibu, ni susu tak cukup, nak hidangkan pada 2 orang ni. Ibu dia kata, tak apa, kau tambah air sikit je bagi penuh. Dia kata, ibu tak boleh ibu, tapi Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin dah bagi tahu jangan campur. Ibu kata apa? Umar bukan tahu. Kita kat dalam bilik ni, dia bukan tahu. Kau haram je lah. Dia kata, tak boleh ibu. Sebab Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak, dia kata. Dia tak buat. Tapi sebabkan perkataan itu, sebenarnya Umar dekat luar. Sayyidina Umar dekat luar. Sayyidina Umar dengar wanita ini, Sayyidina Umar pun pulang. Bila Sayyidina Umar pulang, Sayyidina Umar bagi tahu kepada anaknya. Dia kata kepada anak lelakinya. Dia katakan, wahai anak lelakiku, kau pergi dekat rumah sana, dekat sana, kau jumpa seorang wanita. Kau tanya ibunya, kalau dia belum berkahwin, kau pergi kahwin dengan dia. Pasal apa? Kau jangan cakap banyak. Kau pergi tanya sekarang. Dia pun pergi. Kebetulan memang perempuan itu belum dikahwini, lalu dikahwin. Apabila berkahwin, dapat anak, iaitu cucu kepada Umar Al-Khattab. Bila cucu dia berkahwin, dapat cicit. Cicit Umar Al-Khattab ini bernama Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz khalifah yang hebat. Banyak kitab mengatakan Umar Abdul Aziz khalifah yang hebat. Macam mana dia menjadi hebat? Sebab salah silah keturunan yang hebat. Macam mana boleh jadi hebat? Ibunya takut tentang Allah. Macam mana nak buat maksiat, walaupun disuruh lakukan maksiat, dia tak nak buat. Dia kata Allah tetap akan nampak. Bila kita nampak salah silah yang hebat, dia akan keluarkan pada orang-orang yang hebat. Inilah riwayat tentang Umar Al-Khattab. Disebabkan apa? Hanya segelas susu je, punyalah hebat. Kalau kita, apa barang, tambah je lah. Itu kalau kita. Tak apa, nanti lain cerita. Tak. Tapi inilah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia cuba nak menyedarkan kita. Kalau nak ikut halal haram tu lain. Dia tasawuf ni dia berbeza. Cuba kita nak terangkan macam manalah kita nak jadi begitu. Tapi bila kita cuba lembutkan hati kita sedikit demi sedikit, insya-Allah Allah lembutkan. Nak datang kepada itu memang payah, tuan-tuan dan puan Allah. Itu perkara yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga tadi, nak lakukan maksiat boleh, cari tempat yang orang tak nampak. Boleh, no problem, buatlah. Perangai tak senonoh pun tak apa, asalkan cari tempat yang Allah tak nampak. Tapi jawapannya memang tak ada. Yang keempat, Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kamu nak lakukan maksiat boleh, tak nak semayang boleh, tak nak puasa boleh, asalkan kamu boleh berbincang dengan malaikat maut ketika mana dia nak cabut nyawa kamu. Bagi tahu kat dia, wahai malaikat maut, kau nak cabut nyawa aku? Boleh. Wait a minute, aku nak bertaubat, lepas ni kau cabutlah. Rasa boleh. Malaikat maut bagi penumbuk. Dia kata, apa barang kau ni? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab perkara ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kalau saya yang bercakap, hujah tak bagus. Tapi bila Allah letakkan dalam Al-Quran ni, ya Allah, itulah sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan Allah, kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad,
nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian sampai saja ajal kamu. Tidak akan dicepatkan, tidak akan dilewatkan. Siapa yang ditugaskan? Malaikat maut. Sampai ajal kamu tidak akan dicepatkan dan tidak akan dilewatkan. Tetap akan sampai. Nak bincang apa? Tak boleh bincang dah. Kalau kita tengok tuan-tuan, kematian yang dicemburui yang baru-baru kita lihat, orang meninggal dalam tengah bagi kuliah. Itu yang kita harapkan. Tengah bersedia, tengah buat kebaikan, bukannya buat benda yang melarakan. Harapan kita begitu. Tapi kalau ketika mana malaikat maut datang, kita pula tengah pakai seluar pendek, jenuh kita. Oh, tunggu kejap, aku pakai seluar panjang. Lepas ni kau nak cabut-cabutlah. Kalau boleh tuan-tuan. Kalau boleh, tapi takkan berjaya. Sebab itu bila Allah letakkan dalam Al-Quran, ingat, ini pasti akan jadi. Ini pasti akan jadi. Kemudian kita lihat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. Yang mana Allah berfirman, di mana jua kamu berada, maut itu akan mendatangi kamu. Dekat mana kamu pergi pun tak apa. Di mana saja kamu berada, maut itu akan mendatangi kamu sampai pada ajal kamu. Walaupun kamu duduk di benteng-benteng kokoh, di tempat-tempat yang tinggi, pasti nyawa kamu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung azan. Oi, saya rock suara malam ni tuan-tuan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
Baik tuan-tuan, saya sambung sikit pasal malaikat maut ni. Jadi itu di antaranya Allah nyatakan kamu tidak akan boleh hilap. Seperti mana kalau kita lihat dalam riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam satu peristiwa, dalam satu mesyuarat. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kelebihannya boleh bercakap dengan pelbagai makhluk. Dan dalam satu mesyuarat Nabi Allah Sulaiman memimpin mesyuarat tersebut dengan pelbagai makhluk, di antaranya manusia pun ada. Sedang mesyuarat berjalan, malaikat maut datang. Malaikat maut duduk di sebelah Nabi Allah Sulaiman ni. Dan malaikat maut memandang ada satu manusia yang berada dalam mesyuarat tersebut dengan pandangan yang cukup menakutkan. Manusia ni pun gabrah. Ada siapa pula orang ni? Dia pun takut. Bila dia takut, malaikat maut tu beredar, manusia ni mengadu kepada Nabi Allah Sulaiman. Dia katakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang duduk sebelah kamu tadi? Pasal apa? Dia pandang macam tak puas hati je. Dia malaikat maut. Ya Allah, terkejut dia kata apa? Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya memang menakutkan, dia kata. Memang menakutkan. Dan aku mohon kepada kamu, kamu hantar aku satu tempat yang jauh. Aku tak boleh tengok muka dia. Nabi Allah Sulaiman perkenankan permintaan ini, dia hantar guna angin. Punyalah jauh, yang mana tak ada makhluk duduk dekat situ. Bila dia sampai, ngam-ngam malaikat maut tunggu kat situ. Engkau jaga. Engkau jaga. Dicabut nyawanya. Bila dicabut nyawa, malaikat maut jumpa balik Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tanya, wahai malaikat maut, tadi ada komplain pasal kau. Pasal apa? Kau pandang dia tak puas hati. Dia kata, memang aku tak puas hati. Sebab dalam buku catatan aku, manusia ni akan meninggal bukan dalam bilik mesyuarat. Dia akan meninggal di satu tempat yang cukup jauh, yang tak ada orang pun. Jadi sebab ditakdirkan begitu, aku pun tunggu. Ngam-ngam dia sampai. Alhamdulillah. Cabut. Tuan-tuan, kisah ini maksudnya apa? Ajal kamu di mana kematian pun telah ditetapkan. Seperti mana Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Tuan-tuan, siapa jangka tuan-tuan dia lahir di sini, tapi dia dikebumikan di satu tempat yang jauh, yang akal kita mungkin tak boleh terfikir, di Amerika pula tu. Punyalah jauh sebab ketetapan Allah dah begitu. Saya sebelum arwah meninggal, saya tersempat dia dekat majlis sana atau kursi roda. Memang dia masa nak pergi dah. Bila pergi, dia meninggal ke sana. Siapa jangka? Sebab itu ketetapan tu dah ada dah. Kamu takkan boleh elak. Sama juga seperti mana kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub juga dalam satu riwayat, Nabi Yakub ni, dia ada kelebihan, apabila malaikat maut datang dengan Nabi Yakub, dia macam kawan. Ini okey lah. Ni kawan. Dia bagi tu banyak kali, dia kata, wahai malaikat maut, sekiranya kamu datang nak cabut nyawa aku ke? Tak, belum lagi. Bila datang dia tanya lagi, kau nak cabut nyawa? Belum lagi. Last kali kita buat perjanjian, wahai malaikat maut, kalau kau nak cabut nyawa, kau bagi tahu dulu. Okey, deal. Kita bincang. Tapi akhirnya bila malaikat maut datang, dia kata, wahai Nabi Allah, nyawa kamu dah sampai, aku akan cabut. Nabi Allah Yakub tak puas hati, dia kata, kau ni dah pecah perjanjian ni. Kata kau nak bagi tahu dulu. Dia kata, malaikat mengatakan, tanda-tanda tu memang dah ada kat kamu dah, kamu je tak perasan. Apa tandanya? 2 tanda. Pertama, tubuh yang tegap menjadi lemah. Kedua, rambut yang hitam telah menjadi putih. 2 ini tanda-tanda yang Allah berikan kepada orang yang nak sampai ajalnya. Tapi Nabi Allah Yakub percaya itulah tandanya. Jadi tuan-tuan tengoklah rambut tuan-tuan malam ni. Ini Nabi Yakub. Ni Nabi Yakub tuan-tuan. Dalam satu kitab itu bernama Dialog Malaikat Maut dengan Para Nabi. Tuan-tuan cari kitab tu. Memang ada dialog para Nabi dengan malaikat maut. Itu di antaranya. Tuan-tuan berarti Allah, saya bawakan lagi dalam Al-Quran, Allah rakamkan 2 surah. 2 surah yang mana manusia ni minta diganjakkan sedikit nyawanya ketika mana malaikat cabut nyawa. Malaikat dah datang dekat kamu dah ni. Surah yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah berfirman, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke muka bumi untuk aku beramal, untuk aku beramal dengan apa yang amalan aku telah tinggalkan. Ayat ini Allah terangkan ketika mana manusia dalam sakaratul maut. Malaikat nak cabut nyawa kamu ni.
Tapi kamu minta, ya Allah, kau tundalah kematian, ya Allah, kembalikan aku balik sedia kala, aku nak beramal, nak beribadat. Tapi permintaan ini Allah tak tunaikan, nyawa kamu tidak akan tarik. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Munafikun Allah jelaskan kepada siapa? Orang yang Allah berikan rezeki yang banyak tapi tak nak bersedekah. Allah berikan rezeki pada kamu ketika mana saat ajal kamu sampai dalam keadaan kamu banyak masih harta. Harta masih banyak ni. Ketika mana nyawa kamu hendak dicabut, kamu akan berkata kepada Allah, Rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tundakanlah kematian kami. Panjangkan sikit umur kami jadilah. Sebab apa? Kami nak bersedekah, ya Allah, ni harta banyak lagi ni. Nyawa kami dah hujung dah ni. Tak boleh. Allah takkan lagi tunggu. Kamu tetap akan kena tarik nyawa kamu. Jadi dua ayat ini, ni dalil kuat ni. Manusia tidak akan diganjakkan dengan umur. Malaikat sampai, dia akan jalan. Jadi ini di antaranya perkara yang keempat, tak mungkin kamu boleh lakukan maksiat. Sebab terbukti malaikat maut tak boleh nak bincang. Memang tak boleh nak bincang. Dia bukan geng kita. Ini di antaranya. Yang terakhir, yang kelima. Sampai juga yang kelima. Yang kelima, nasihat yang kelima ialah Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kamu nak lakukan maksiat boleh, tak nak semayang boleh. Tapi kalau kamu pastikan kamu boleh berbincang dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni dekat mana pula ni? Malaikat maut cabut nyawa. Malaikat Zabaniyah tu duduk dalam neraka tu. Malaikat Zabaniyah ditugaskan menyiksa manusia. Allah jelaskan perkara ini dalam surah Ad-Duhan ayat 47 hingga ke 48. Huzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah ia, tariklah ia, heritlah ia sampai ke neraka jahanam. Siapa? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah akan pegang manusia ni bila jatuh dalam neraka ni. Dia akan pegang, dia akan tarik, dia akan herit sampai ke tengah neraka jahanam. Ini tugasan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang keras, malaikat yang kasar, malaikat yang tidak ada peri kemanusiaan, malaikat yang tidak pernah ingkar kepada perintah Allah. Takkan dengar cakap kamu. Takkan dengar. Jadi kalau Allah terangkan perkara ini, buktinya memang takkan boleh. Nak bincang? Tak adalah. Engkau siapa nak bincang? Teruk kita kena belantai dia lah. Jadi perkara yang kelima, tak mungkin kita boleh lakukan. Jadi inilah nasihat bila kita baca lima-lima ni, memang kita tak layak lakukan dosa sebenarnya. Tak boleh langsung. Saya ulang, yang pertama makanan. Jangan makan. Kalau kamu dapat makan selain daripada makanan daripada Allah, lakukan maksiat. Yang kedua, duduk di muka bumi. Kalau kita dapat satu bumi yang bukan milik Allah, kita duduk dekat itu, kita lakukan maksiat. Ketiga, cari tempat yang boleh bersembunyi. Memang tak ada. Kamu tidak akan jumpa satu tempat yang bersembunyi sekalipun. Yang keempat, dengan malaikat maut. Yang kelima, tentang malaikat Zabaniyah. 5 perkara ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, itulah perkongsian saya pada malam ini. Sebenarnya saya nak masuk lagi satu ni, sebab yang terakhir, tapi mungkin tak sempat. Jadi itu di antara sebab. Nasihat yang terakhir ialah tentang satu nasihat yang dikeluarkan oleh Umar Ibn Aziz. Umar Abdul Aziz, pekerja, pegawai dia, pegawai tulis dekat bos dia, wahai bos, nak mimpin ni payah, duit tak cukup, barang tak cukup, pekerja tak dengar cakap. Dia buat komplain ni. Lepas tu bila Umar baca surat tu, Umar tulis balik surat. Tulis balik. Dia tulis-tulis bagi kat pekerja. Pekerja tu berhenti. Terus berhenti, dia tak nak kerja dah. Macam mana aku takkan bekerja dah. Sebab apa? Kita kena baca isi kandungan surat tu. Kita faham isi kandungan surat tu, memang patut kita berhenti kerja daripada kita banyak komplain. Sebab apa? Benda itu jadi amanah. Kita akan kongsikan pada sesi yang akan datang. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhanaka ratibi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabballahu minkum. Rasanya suara saya yang ini lagi okey kan daripada sebelum ni tak?